wa huwa muta'alin 'anil andadi adadi wal andadi la rada liqada'ih wala mu'aqqiba li hukmih wala ghaliba li amrih amanna bidzalika kullih wa ayqanna anna kullam min 'indih. Ini yang terakhir. Sebelum itu kitab ataupun pelajaran tauhid ini, kalau dalam kitab ilmu kalam yang lain lah, mungkin akidah tahawiyah ini dia tidak mengikut susunan tu pada kebanyakannya atau pada sebahagiannya. Tetapi ilmu kalam ataupun ilmu tauhid itu dia ada tiga. Dia ada tiga perbahasan. Yang pertama dipanggil ilahiyat. Yang kedua dipanggil nubuwat. Dan yang ketiga dipanggil as-sam'iyah. Ini maklum. Dalam kitab akan dibahaskan. Susunan itu adalah susunan yang dibuat, dan tertib itu adalah mesti. Maknanya mula-mula aspek ketuhanan, kemudian aspek kenabian, dan yang ketiga sam'iyah. Maknanya bila satu orang tu dia dah percaya kepada Tuhan, dia dah percaya kepada Nabi, dan salah satu daripada sifat Nabi itu benar, maka selepas itu segala perkara yang disampaikan oleh Nabi itu dia terima. Segala perkara yang disampaikan oleh Al-Quran itu dia terima. Sebab ada perbahasan berkaitan dengan akidah ni. Perbahasan berkaitan dengan akidah ni ada yang dalilnya akli sahaja, ada yang dalilnya naqli sahaja, ada yang dalilnya akli dan naqli, dua-dua ada. Faham? Naqli ni faham? Maksudnya dalam Quran, dalam hadis. Dalam Quran dan hadis. Jadi perbahasan tauhid, iman yang dibahaskan, yang disenaraikan dalam sam'iyat itu adalah perbahasan ataupun perkara-perkara yang sabit melalui, yang hanya sabit melalui dalil naqli. Maknanya kepercayaan kepadanya diasaskan di atas kepercayaan kepada yang menyampaikannya. Faham? Oleh kerana kita percaya yang menyampaikannya, maka apa yang disampaikan, konten yang ditablighkan itu kita percaya. Dia tidak dapat diakses oleh akal. Faham? Iaitu apa? Perkara samiyah ni benda-benda akhirat. Contohnya kewujudan yang dipanggil titian sirat, kewujudan yang dipanggil penimbang, syurga, neraka. Maknanya khabar-khabar benda-benda yang berlaku di akhirat ni, kita semua dapat melalui siapa? Melalui Rasulullah. Kalau nak menggunakan dalil akal, dia tak boleh nak sampai dari segi hujahnya. Faham? Sebab itu selesaikan dulu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kalau betul iman kepada Allah dan Rasulullah ini teguh, maka orang kata apa sahaja yang disampaikan gajah, harimau pun dia terima.
Tapi kalau dia ada masalah pada keimanan kepada Allah, dia beriman kepada Allah tapi dengan jahil, faham? Dia tak faham konsep puasa, dia tak faham konsep iradah. Dia beriman kepada Rasulullah tapi secara yang tak betul. Jadi dia kena selesai, maksud beriman dengan yang betul, dengan tafsiran yang betul. Maka selepas itu mudah je, faham? Tetapi daripada segi susunan hujah akalnya, daripada segi susunan hujah akalnya adalah apa? Adalah beriman kepada Rasul dulu, barulah, maksudnya beriman kepada Rasul akan menerbitkan beriman kepada Allah. Bukan beriman kepada Allah itu menerbitkan beriman kepada Rasul. Siapa boleh terang kenapa macam tu? Beriman kepada Rasul akan menerbitkan beriman kepada Allah. Bagaimana orang beriman kepada Allah? Cuba kita. Bagaimana dia beriman kepada Allah? Dia beriman kepada Allah melalui apa? Direct, terus, langsung. Bukan langsung, melalui Rasul. Dia kena percaya kat Rasul tu dulu. Rasul tu bagi tahu Tuhan tu Allah. Dia percaya kat Rasul, membawa kepada percaya apa yang Rasul tu sampaikan. Maka daripada susunan hujahnya, dia kena beriman kepada Rasul dulu, baru terbit beriman kepada beriman kepada Allah. Sebab kita tidak tahu apa-apa tentang Allah melainkan melalui Rasul. Beriman dengan Al-Quran ke? Beriman dengan Al-Quran dulu ke beriman dengan Rasul dulu? Beriman dengan Rasul dulu. Beriman dengan Rasul dulu, baru beriman dengan Quran akan datang. Kalau beriman kepada Rasul tak ada, jadi amat sombonglah, amat bongkaklah orang yang dikata dia terima Al-Quran sahaja tapi dia tak terima Rasul, ataupun perkataan Rasul tu bukan hujah. Nabi sebut akhir zaman akan ada orang dalam keadaan kenyang duduk atas kasur yang empuk, lalu dia kata kami hanya terima Quran je. Tanya dia, Quran tu kamu ambil mana? Datang terus kepada kamu ke? Melalui Rasul. Faham? Melalui Rasul. Tak ada Rasul, tak ada lah, semua tu tak ada. Semua tak ada. Jadi kalau orang kata kalaulah bukan kerana Rasulullah, agama Islam tak ada. Contoh kan, perkataan itu betul ke tak betul? Betul. Asbab. Kerana asbab. Kalaulah bukan kerana Rasulullah, agama Islam ni tak ada lah sampai hari ni. Jadi Rasulullah lah sebab, Allah jadikan sebab perantaraan untuk kita tahu agama Islam, kita tahu tentang Allah, kita tahu. Jadi Rasulullah ni adalah sebab kepada segala sebab kebaikan. Faham? Sebab kepada segala sebab kebaikan. Jadi kalau orang sebut macam tu, bukan dia menyekutukan Allah, menyekutukan Rasulullah dengan Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada satu kebaikan dalam agama mahupun dunia yang kita dapat melainkan Rasulullah sebab dia. Agama tu dah pasti. Faham? Agama tu dah pasti. Agama tu maksudnya, sehingga Imam Syafi'i kata, setiap kali kita baca Quran, maka Rasulullah sebab dia. Quran tu sini Rasulullah sebab dia. Maksudnya
Rasulullah Allah jadikan perantaraan untuk Quran itu sampai ke bumi, dan daripada situ sampailah pada kita semua. Habis. Jadi selepas habis beberapa baris ni, akan masuklah pada perbahasan kenabian. Akan masuklah bahasan kenabian. Dan yang kita baru baca tadi ibarat wa huwa muta'alin 'anil adadi wal andad. Dan dialah Allah yang maha tinggi daripada adad dan juga andad. Jadi kena tengok apa beza antara perkataan ziddun dengan perkataan niddun. Dua-dua ni sama dia punya lafaz mufrad dia. Segi wazan, jamak pun sama. Mereka punya mufrad dia dhid, jamaknya adad. Andad ni mufradnya niddun, la nidda lahu wala dhidda lahu. Jadi dhid ni kita biasa dengar. Dhid ni maksudnya maksudnya adalah apa? Lawan. Dhid ni lawan lah. Lawan kepada ni kita panggil dhidduhu, lawan kepada ni kan, ataupun mukhalif. Dhid mukhalif. Macam kita kata al-kabir dhiddus saghir, maksudnya besar adalah lawan kepada kecil. Al-qawi dhiddud dhaif, kuat lawan kepada dhaif, lemah. Al-aswad dhiddul abyad, wa hakadha. Dia ni kita ulama ketika nak terangkan kebesaran Allah ni, dia kata Allah ni tidak ada lawan bagi dia. Tidak ada ni pun sebenarnya lawan juga lah. Sebab lawan ni, kita akan kata sesuatu ni lawan kepada ini bila benda tu sama jenis, baru panggil lawan. Faham? Maksudnya besar dengan kecil ni sama jenis daripada segi dia adalah size. Besar adalah size, kecil adalah size. Kuat, lemah, maksudnya dia adalah suatu perkataan yang menunjukkan kepada kekuatan. Jadi kita tak kata pengetahuan lawan dia adalah diam. Tak ada kena-mengena. Bila kita dah apa benda tak ada kena-mengena. Kereta lawan dia kipas, tak ada kena-mengena. Kereta lawan dia lori ke, baru betul ayat. Jadi Allah Ta'ala ni dia tidak ada yang sejenis dengan dia sehingga ada benda yang boleh dikatakan lawan kepada dia. Dia nak jadi lawan tu dia kena sejenis dulu, barulah lawan. Bila kita kata ini lawan, ada satu orang ulama di Indonesia dia tegur, ada lawan politik kan. Dia kata Allah Ta'ala itu apa dia kata, bukanlah orang Arab.
bukanlah orang Arab. Jadi sekali imbas macam betul ayat dia. Tapi bukanlah orang Arab ni. Dia biasa kita kata dia ni bukan Arab. Maksudnya dia adalah suku-suku lain lah. Bila kita bukan Arab, maksudnya mungkin Jawa ke, mungkin Sanda ke, Sunda ke. Jadi menunjukkan Allah Ta'ala itu ada ras, ada dia punya suku. Cuma suku dia bukan Arab lah. Kalau dia kata Allah Ta'ala itu bukan orang, maka itu betul. Maksudnya bila dia kata Allah bukan orang Arab, dia telah isbatkan orang. Cuma yang dia nafikan tu Arab. Orang tu dah isbat. Cuma orang tapi bukan Arab. Tu. Jadi ayat tu mungkinlah orang tu jahil lah, tapi betul. Dia mungkin tak qasadkan benda tu. Tapi ayat tu tak betul. Wallahu a'lam.